Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, pendedahan dan juga keputusan di mahkamah hari ini adalah keputusan yang paling menyedihkan bagi Muhyiddin dan pastinya juga akan membuat impak yang besar terhadap karier politik beliau selepas ini. Hari ini disahkan daripada mahkamah bahwa Muhyiddin kalah di dalam permohonan beliau untuk mendapatkan pasport beliau secara kekal. Ramai netizen mengatakan bahawa mereka gembira dengan keputusan daripada mahkamah tersebut kerana kata netizen itu akan menjadi satu duluan atau satu ikutan kepada kes-kes yang lain kalau Muhyiddin menang, dan oleh kerana Muhyiddin kalah di dalam permohonan beliau untuk mendapatkan pasport secara kekal ini, maka adalah boleh disahkan bahawa apabila ke belakang nanti ada orang yang mahu juga memohon pasport secara kekal dan mempunyai kes di mahkamah, mereka tidak akan berjaya kerana sudah mempunyai duluan sebelumnya. Hari ini disahkan daripada Harapan Daily, pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin gagal dalam permohonan beliau untuk mendapatkan pasportnya secara kekal setelah mahkamah menolak permohonan tersebut. Pemimpin pembangkang tersebut telah memohon penggunaan pasport kekal bertujuan untuk percutian keluarga di London dan pemeriksaan kesihatan di Singapura akhir tahun ini. Saudara-saudara sekalian, netizen mengatakan bahawa mereka bersimpati dengan Muhyiddin kerana mereka kata sudah jatuh di timpa tangga pula. Kalau kemarin ahli parlimen yang kelima menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim pun datang daripada Bersatu, hari ini pula Muhyiddin dikejutkan pula dengan kekalahan di mahkamah, kalah atau gagal di dalam menuntut pasport beliau secara kekal. Selain daripada itu, netizen juga mempersoalkan apa keperluan Muhyiddin untuk mendapatkan pasport itu secara kekal untuk bercuti di London. Kata mereka, Muhyiddin boleh mendapatkan pasport itu secara sementara, kata mereka. Selain itu, mereka juga mempersoalkan mengapa harus ke London. Bukankah di Malaysia juga mempunyai tempat-tempat percutian yang juga boleh menghilingkan diri, kata mereka. Apalah guna kempen melawat Malaysia, apalah guna menggalakkan rakyat Malaysia supaya bercuti di tempat sendiri kalau pemimpin sendiri tak berminat bercuti di tempat sendiri, kata mereka lagi. Tapi ada juga netizen yang mengatakan begitulah kalau memang ada banyak duit, kata mereka. Kalau ada duit memanglah mereka akan memilih untuk bercuti di luar negara, kata mereka lagi. Dan ada netizen juga secara sinis mengatakan, ya memanglah kalau tidak cukup duit, memang tak boleh ke luar negara, kata mereka lagi. Saudara-saudara sekalian, ada juga yang mengatakan bahawa pasport itu boleh diperoleh secara sementara untuk pemeriksaan kesihatan Muhyiddin di Singapura. Muhyiddin sekarang ini berdepan 3 pertuduhan pengubahan wang haram berkaitan program Jana Wibawa. Kalau semalam seorang daripada pemimpin Bersatu turut dihadapkan ke mahkamah dengan 12 pertuduhan berkaitan Jana Wibawa juga. Hakim Azura Alwi bagaimanapun berkata, Muhyiddin masih berhak memohon pemulangan sementara pasportnya. Azura juga membenarkan pelepasan sementara pasport Muhyiddin mulai hari ini sehingga 15 Januari tahun 2024, lapor Malaysia kini. Jadi itulah dia keputusan daripada mahkamah yang ditunggu-tunggu pastinya oleh keluarga Muhyiddin dan juga menyedihkan buat Muhyiddin dan mungkin juga keluarganya kerana yang bercuti bukan sekadar Muhyiddin seorang diri tetapi ianya melibatkan sekeluarga. Tapi jangan risau, rancangan mereka untuk mau bercuti ke luar negara tidak akan terjejas kerana mahkamah kata pelepasan sementara pasport Muhyiddin masih boleh dibenarkan. Masih berhak, maksudnya masih berhak untuk memohon pemulangan sementara pasportnya. Jadi Muhyiddin sebenarnya bukanlah dilarang atau dihalang haknya untuk bercuti dan mendapat kerawatan kesehatan di Singapura. Kalau ada orang kata dia dinafikan haknya, maka itu adalah tindakan yang salah ataupun anggapan yang salah kerana mahkamah kata Muhyiddin masih berhak memohon pemulangan sementara pasportnya. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan kali ini. Jangan lupa
tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Anwar Ibrahim buka mulut. Lama Anwar Ibrahim tak bercakap tentang perkara hebat ini. Ini apabila Anwar Ibrahim kata, hentikan dahulu, Igawan nak tebuk atap. Perdana Menteri tegur Taqiyuddin. Beginilah yang kita mahu. Akhirnya menegur perkara Igawan mimpi mat jenin, angan-angan mat jenin, kata Puad Zarkasi. Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta Perikatan Nasional PN menghentikan Igawan mereka, mahu mengambil alih kerajaan secara tidak sah. Macam mana lagi PN nak ambil kerajaan ini sedangkan sudah 5 ahli parlimen bersatu menyokong Anwar Ibrahim. Ini bukan saja 2/3, lebih 2/3 menyokong Anwar Ibrahim. Jadi daripada mana sisinya Igawan kononnya dapat merampas kerajaan ini sebelum PRU 16. Dari mana celahnya pun kita tak tahu. Itu sebabnya Anwar Ibrahim kata, berhentikanlah, hentikan dahulu Igawan nak tebuk atap. Perdana Menteri berkata, pembangkang seharusnya sedar dengan kedudukan mereka yang kini sudah kehilangan sokongan 5 ahli parlimen. Saya faham Kota Bahru, Datuk Seri Taqiyuddin Husin marah betul sebab Bukit Gantang. Tapi tak marah macam mana? Tiap-tiap bulan kata nak ambil alih kerajaan. Tiap-tiap bulan ada ahli yang keluar. Jadi maknanya, berhentilah Igawan untuk nak terampas tebuk atap ini. Hentikan dulu. Katanya ketika sesi waktu pertanyaan-pertanyaan Perdana Menteri di Dewan Rakyat hari ini ketika menjawab soalan Taqiyuddin. Anwar menegaskan beliau tidak pernah menghalang atau meletakkan syarat ketat dalam soal pemberian peruntukan kepada wakil-wakil rakyat pembangkang. Beliau cuma mahu peraturan dihormati, iaitu ahli parlimen pembangkang perlu melakukan rundingan bersama timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof terlebih dahulu. Berhubung peruntukan pembangunan kawasan seperti kelaziman yang diamalkan dalam sistem demokrasi, kata Anwar. Runding dahulu, saya tidak pernah meletakkan syarat atau prasyarat untuk menyokong Perdana Menteri. Tak perlu ada syarat menyokong Perdana Menteri. Ada beberapa peraturan runding soal peruntukan dengan kerajaan yang dilakukan dalam mesyuarat yang lalu ketika Pakatan Harapan menjadi pembangkang. Saya kadang-kadang aneh, kata Anwar Ibrahim. Wakil daripada kerajaan terdahulu yang berundingan dulu kini di sebelah sana, yaitu pembangkang. Dia tahu prosesnya. Berapa kali berunding, tapi sekarang macam tak tahu langsung, kata Anwar lagi. Hahaha, ini satu pendedahan yang memang agak lucu dan baru kita tahu. Dan memang nak tahu jugalah kan. Ya betul lah seperti yang Anwar Ibrahim kata. Dulu ketika pembangkang adalah Pakatan Harapan dan waktu itu Anwar Ibrahim menandatangani perjanjian MOU dengan Ismail Sabri Yaakob semasa Perikatan Nasional Barisan Nasional menjadi kerajaan. Antara yang menjadi juru runding pada waktu itu ialah Perikatan Nasional. Dia tahu prosesnya, mereka tahu prosesnya dan mereka tahu apa syarat-syaratnya. Tapi kini seakan-akan kata Anwar Ibrahim mereka tak tahu langsung. Inilah yang netizen kata, tak tahu langsung kah buat tak tahu. Tapi yang dijajah kononnya Anwar Ibrahim menetapkan syarat yang ketat. Tetapi apa yang berlaku sebenarnya Anwar mengakui sendiri. Dia tidak meletakkan syarat atau prasyarat untuk menyokong Perdana Menteri. Tak perlu ada syarat menyokong Perdana Menteri karena Anwar Ibrahim. Jadi yang menjadi persoalan kita ialah kenapa wakil daripada Perikatan Nasional masih lagi lihat degil untuk berjumpa dengan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof untuk merundingkan peruntukan pembangunan kawasan seperti kelaziman yang diamalkan dalam sistem demokrasi. Itu saja yang Anwar kata dia mahu mereka lakukan. Tapi yang didedahkan Anwar ini memang amat pedih diterima oleh Taqiyuddin Hasan. Menakan tidak Anwar Ibrahim kata
perlu dihentikan Igawan untuk mengambil alih kerajaan secara tidak sah. Anwar Ibrahim juga berkata, pembangkang seharusnya sedar dengan kedudukan mereka yang kini sudah kehilangan 5 sokongan ahli parlimen. Dan Anwar Ibrahim kata dia faham kenapa Taqiyuddin marah sangat. Sebab Bukit Gantang katanya. Tapi tak marah macam mana, kata Anwar Ibrahim. Macam mana tak marah kalau tiap-tiap bulan kata nak ambil kerajaan. Tapi tiap-tiap bulan pula bukan itu yang berlaku. Yang berlaku pula tiap-tiap bulan ada saja ahli Perikatan Nasional yang keluar menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Jadi maknanya kata Anwar Ibrahim, berhenti Igawan untuk nak rampas tebuk atap ini. Hentikan dulu katanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Paling mengejutkan kita hari ini ialah apabila seorang lagi pemimpin daripada Parti Bersatu dihadapkan di mahkamah dengan 12 pertuduhan pengubahan wang haram dan rasuah. Anda nak tahu siapa? Ikuti terus ulasan kali ini. Dipetik daripada My Metro, Adam Radlan kini menghadapi 12 pertuduhan pengubahan wang haram dan rasuah. Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut, Adam Radlan Adam Muhammad, didakwa 6 lagi pertuduhan pengubahan wang haram baru membabitkan nilai RM3.67 juta. Adam Radlan, 42 tahun, didakwa atas 6 pertuduhan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, Akta 613 di Mahkamah Seksyen Shah Alam. Mengikut pertuduhan pertama hingga ke-6, Adam Radlan sebagai pengarah syarikat Bayu Bumi Raya Sdn Bhd memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram berjumlah 3.6 juta ringgit dari akaun syarikat itu kepada akaun CIMB Bank Berhad miliknya dan 3 individu lain, antaranya Nabila Mahyadin dan Amir Azlan Muhammad Ayub, antara 1 Disember 2021 dan 27 Disember 2022. Yang mengejutkan kita ialah mengikut pertuduhan ini hingga ke-6, Adam Radlan, pengarah syarikat Bayu Bumi Raya Sdn Bhd, memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram berjumlah 3.6 juta ringgit dari akaun syarikat itu kepada akaun CIMB Bank Berhad miliknya dan 3 individu lain. Inilah yang paling menggempar dan mengejutkan kita. Bagaimanapun, ahli perniagaan itu mengaku tidak bersalah ketika kesemua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Datuk Anita Harun pada 9 November lalu. Ini menjadikan ahli perniagaan itu berdepan 12 pertuduhan meminta, menerima rasuah dan pengubahan wang haram yang mana ia didengar oleh Hakim Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur Suzana Husin. Dalam prosiding di Mahkamah Seksyen hari ini di hadapan Hakim Azura Alwi, 6 pertuduhan pengubahan wang haram yang dihadapi lelaki itu di Mahkamah Seksyen Shah Alam dibenarkan dipindahkan ke mahkamah ini. Hakim Azura Alwi membenarkan permohonan timbalan pendakwa raya untuk memindahkan ke semua kes rasuah dan pengubahan wang haram yang dihadapi ahli perniagaan itu untuk didengar di Mahkamah Seksyen 14 di hadapan Suzana. Perintah dibenarkan seperti yang dipohon. Kes-kes yang dihadapi tertuduh di mahkamah ini akan dipindahkan ke Mahkamah Seksyen 14, kata Azura. Sementara itu, di hadapan Suzana, timbalan pendakwa raya Farah Yasmin Saleh memaklumkan pihaknya akan membuat permohonan untuk kesemua kes dibicarakan secara bersama. Kami belum boleh membuat permohonan untuk kes dibicarakan bersama kerana pihak pembelaan memaklumkan mereka perlu meneliti dokumen berkenaan kesalahan amla terlebih dahulu. Mohon mahkamah tetapkan satu tarikh singkat untuk mengetahui perkembangan mengenai perkara ini, katanya. Peguam Datuk Seri Rajan Navaratram yang mewakili Adam Radlan mengesahkan perkara itu. Suzana mengguna pakai jaminan yang sebelum ini ditetapkan di Mahkamah Seksyen di sini, iaitu
Rp420.000 dengan seorang penjamin untuk kesemua pertuduhan beserta syarat tambahan pasport diserahkan kepada mahkamah dan melaporkan diri di SPRM sebulan sekali sehingga kes selesai. Suzana menetapkan 11 Januari depan untuk sebutan semula kes. Pada 21 Februari lalu, Adam Radlan dituduh di Mahkamah Session di sini atas satu pertuduhan meminta suapan, iaitu wang tunai sejumlah 3,5 juta hingga sejumlah 3,5 hingga 7% nilai projek yang akan diperoleh daripada Mat Yusof Mamat yang juga pengarah urusan Syarikat MIE Infrastruktur and Energy Sdn Bhd. Dia turut didakwa atas satu lagi pertuduhan menerima suapan RM500,000 daripada individu sama, iaitu Mat Yusof sebagai upah kerana membantu syarikat itu mendapatkan surat sama bagi projek membina Jalan Sungai Adam ke Kampung Banat Perlis daripada kerajaan secara rundingan terus yang berjumlah keseluruhannya bernilai RM47.8 juta. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah restoran di Dutamas dan di CIMB Bank Berhad, Cawangan Bukit Tunku, Taman Tunku pada Mac 2021 dan 26 November 2021. Sementara itu, pada 22 Februari lalu, Adam Radlan didakwa atas dua pertuduhan menerima suapan berjumlah 4,1 juta daripada Lian Tian Chuan dan Mat Yusof sebagai upah bagi tertuduh membantu syarikat Neptune Berhad serta MIE Infrastruktur and Energy bagi mendapatkan dua projek jenis sama, iaitu Jana Wibawa. Pada 28 Februari lalu, dia sekali lagi didakwa, iaitu secara rasuah meminta wang berjumlah RM2 juta daripada Lian sebagai upah untuknya kerana membantu syarikat Nepturis mendapatkan projek berkaitan Jana Wibawa. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.